Tak boleh dicampur. Ini memang nak masuk dalam pembagian ni. Tidak boleh dicampur. Bukan kita campur semua. Ada 7 ekor tu satukan terus. Tak, asing-asing. Asing-asing. Kena asing-asing. Kena asing-asing. Okey. Kaedah pembagian daging korban. Korban yang wajib dengan sebab nazar atau ta'yin tadi wajib, maka wajib disedekahkan kepada semuanya, kepada fakir dan miskin. Haram yang korban makan walaupun sedikit sekalipun. Yang nazar atau yang ta'yin tadi semua bagi fakir miskin. Jadi kalau ada kambing atau lembu yang fakir miskin dan yang nazar, maksudnya semua pada fakir miskin. Orang kaya tak boleh ambil. Siapa ambil, curi namanya. Yang menolong pun tak boleh ambil. Kita tolong aja, tok ni tolong aja, bebe je. Tak dapat apa-apa, dia tolong aja. Sebab dia tahu ni nazar punya lembu ni. Sampai memapah tu sampai bunyi mulut, tolong aja. Untung-untung yang buat tu dengar kan. Tak bagi daging, bagilah duit untung-untung. Kan? Itu yang dia bunyi aja tu, ni tolong aja. Ambil curi sebab apa? Sebab kamu bukan fakir miskin. Kecuali kamu fakir miskin. Tak fikir curi. Sebenarnya kita kena jaga. Kalau tak tahu jangan pandai-pandai nak ambil. Tak tahu ni daging ni korban apa ni? Nazar ke apa tak tahu. Yang tahu bagian agihan dia yang tahu. Lembu nombor 1 nazar, lembu nombor 2 campur-campur, satu nombor 3 ini ta'yin punya. Dia yang tahu. Jadi kita yang mengelapah-melapah ni, yang timbang-timbang ni tak tahu. Jangan tempat belakang. 1 tempat belakang, 2 depan. 1 belakang, 2 depan. Nak kambing. Rupanya ni nazar. Haram dia ambil daging itu. Allah, jangan main haram tu kan. Lembu nampak dia daging tu lembu, tapi lembu tu sebenarnya haram masuk dalam mulut tu. Nak tahu haramnya kalau letak sebelah balik baju daging sama, masuk sama hukumnya. Tuan-tuan, jangan main. Masuk dia jangan darah haram pun. Allah, tuan-tuan. Jangan. So, itu kerja kita melapah-lapah ya, kerja kita timbang-timbang aja. Kita bukan agihan. Agihan orang lain dia buat. Dia yang mengagih. Jangan nak mana-mana ini selalu ini selalu dia memandai-mandai. Ada niat yang lain sampai buat kerja. Kita jangan begitu tuan. Ikhlas buat betul-betul. Lapah betul-betul. Yang tentang ni miskin ni pakai miskinnya. Ambil daging tu sikit dia, tinggalkan dekat tulang, dekat 1 inci tu tinggal dekat tulang. Sebab apa? Tulang nanti kita dapat daging tu patutnya ada 100 kilo lembu. Bila dah dilapah tinggal 50 kilo je daging. Mana? Melekat dekat daging, melekat dekat tulang. Pandai yang melapah tu tuan-tuan. Dia pandai. Sebab apa? Dia tahu nanti AJK akan dapat tulang. Jadi bila dia kikis daging tu, dia tinggalkan dekat 1 inci daging dekat tulang. Ya Allah, sengaja. Tuan-tuan, jangan sedaya upaya kita kikis kalau boleh sebenarnya. Kalau dah tak boleh tu dah memang tersusah, memang tak apalah. Ini ya Allah, bukan tebal melekat daging dekat tulang. Bila dia rebus buat sup, daging tarik cantik. Allah, dia tak tahu hukum ni. Kau sengaja tadi sebenarnya meninggalkan daging tu supaya kau dapat daging lebih. Secara politik dia cerita, nampak macam tak sengaja. Sengaja Allah tak tahu. Allah, tuan-tuan, jangan gitu. Nampak kerja, buat kerja betul ikhlas tuan-tuan. Buat betul-betul. Itu yang wajib. Korban yang sunat. Korban yang sunat ada 3 kaedah. Korban sunat ada 3 kaedah. Pertama, yang korban makan sikit, bakinya semua disedekahkan fakir miskin. Yang korban kata saya nak sikit aja, saya nak sikit. Saya nak sikit aja. Nak ambil barakah aja, korban nak sikit aja. Sebab sunnahnya begitu. Ambil sikit aja. Yang baki yang lain kata AJK. Baki yang lain saya semua fakir miskin. Fakir miskin. Tak baki yang lain tu, baki yang lain tu. Baki miskin.
Buat-buat tak faham Medicare cakap. Dah cakap bagi yang lain bagi miskin. Dia macam tak buat tak faham. Bagi miskin. Ialah bagi miskin, saya nak bagi miskin. Bagi miskin lagi. Jadi maksudnya AJK orang kaya pengusir semua temenung je lah. Alah, tak ada apa-apa lagi. Ekor tadi dah nazar, dah kompom tak ada. Yang ini tak nazar pun tak dapat. Dan niatnya yang punya korban. Kita AJK kan katanya nak tolong orang buat korban. Apa nak sibuk pula? Dia tergantung kepada orang yang buat korban yang menentukan daging tu. Dia kata saya nak sikit, yang lain bagi miskin. Maka semua kena bagi miskin. Siapa ambil, curi. Dia kira mencuri, haram hukumnya. Kecuali memang dia pakai miskin, tak haram. Orang kaya ambil, curi namanya. Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, dimakan oleh orang yang buat korban 1/3. Yang buat korban kata, saya nak 1/3 saja. Kita berdekat, alhamdulillah. 1/3 untuk awak kan? Okay. Yang baki tu, yang baki saya nak bagi pada fakir miskin saya. 2/3 tu saya nak bagi fakir miskin. 2/3 fakir miskin juga? Tak dapat lagi. Tadi tu yang tadi yang pertama dia nak ambil sikit je, tak sampai 1/3. Dia nak ambil sikit aja, yang lain bagi pada fakir miskin. Yang kedua ni dia nak 1/3. 1/3 untuk dia. Tu hak dia memang dia boleh ambil 1/3. Tapi 2/3 pada fakir miskin. 2/3 pada fakir miskin. Allah, fakir miskin. Aduh. Tolong saja kita. Tak apalah, memang nak tolong. Dan namanya kata niat nak tolong. Tak kisahlah dapat pahala. Dia sibuk nak daging bising dengan orang korban. Awak ni orang dah tolong, bagilah daging sikit. Kenapa pula kita bunyi-bunyi itu? Jangan. Tak boleh. Ini hadis Rasulullah SAW. Ini surah Al-Haq. Allah Subhanahu Wa Taala supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah sebahagian daripadanya. Berikanlah untuk sebagian lagi, berikanlah untuk dimakan kepada orang-orang yang sengsara dan fakir. Ini Allah sebut. Kita makan sikit, yang lain bagi fakir miskin. Kaedah yang ketiga, dimakan oleh orang yang buat korban 1/3. Kata yang buat korban saya nak 1/3 saja. Betul? 1/3 sedekahkan pada fakir miskin. 1/3 lagi, 1/3 lagi hadiahkan kepada orang kaya, jiran dan sebagainya. Baru lega ADK. Allah, ada juga lah, jadilah 1/3 lah, jadilah. Tuan-tuan, nak menunjukkan tadi semua yang disebut tadi, 3 tadi, makan sikit, punya korban, fakir miskin, yang lain bagi. Yang kedua 1/3 yang punya korban, 2/3 pada fakir miskin. Yang ketiga 1/3 pada yang punya korban, 1/3 pada fakir miskin, 1/3 pada orang kaya. Nak menunjukkan apa dia? Korban ini memang tak boleh kita lepaskan kepada fakir miskin. Menunjukkan bahawa korban ini memang untuk fakir miskin, bukan untuk orang kaya. Orang kaya suruh buat korban, bukan sibuk nak ambil daging korban. Orang kaya disuruh buat korban, tapi malangnya orang kaya melebih-lebih nak ambil daging korban. Orang miskin dagingnya sikit, orang kaya dagingnya banyak. Ini yang tak betul. Nak rasa daging korban lah, nak rasa daging itu nak berkat daging korban lah. Nak berkat buat ambil korban, buat korban. Itu berkat. Tak, korban tak ada berkatnya. Bukan daging ini buat ancak, tuan-tuan. Bukan macam agama lain buat ancak, sembah dulu baru makan. Kalau agama lain memang disembah dulu baru dia masak. Tuan-tuan, ini korban bukan begitu. Kalau kita anggap bahawa korban begitu, kita nak kata nak ambil berkat korban, tapi tak masuk korban, tapi nak ambil daging korban sebab nak ambil berkat, tak ada. Sama daging tu macam dekat khidmat sana, yang daging baru sana, yang dua tepi jalan tu. Sama. Yang ada berkat yang buat korban, yang tolong orang buat korban, itu ada berkat.
Yang saja datang nak ada daging ada daging. Daging kurban ada. Ambil berkat. Ambil berkat apa? Tak ada. Tuan-tuan, ini yang tak boleh, yang tak betul tuan-tuan. Lagi tak betul, AJK yang melebih-lebih bawa daging korban begitu meribih bawa daging korban dengan tulang, dengan daging. AJK yang dapat banyak. Pengusin macam tak tahu je bila sebab itu. Apa lu? Yang pakai miskin sekilo je. Pakai miskin sekilo. AJK meribih bawa dengan tulang, dengan kepala, dengan ekor, dengan daging. Ya Allah, AJK. Allah. Gigi lain semua, buah lain semua dia sapu dia. Buah pun bergaduh dia sama dia. Tuan-tuan, pakai miskin sekilo je lah. Tadi kan cerita ni korban ini untuk fakir miskin. Macam mana dia boleh dapat sikit daripada orang kaya, daripada AJK? Tak boleh. Dia mesti lebih daripada yang lain-lain. Tuan-tuan, mesti lebih fakir miskin daripada yang lain-lain. Jadi tuan-tuan paling mesyuarat balik. Kalau belum mesyuarat balik dan tentukan kau boleh. Maksudnya mesti lebih daripada orang lain. Fakir miskin 3 kilo, 4 kilo tak apa. Sebab memang kita nak meraihkan dia miskin. Inilah sekali nak makan daging baru, daging mentah baru. Kita ni duit banyak tuan-tuan, boleh beli tiap-tiap minggu, boleh beli daging baru RM32 sekilo baru. Apa masalahnya? Mereka inilah masa tu. Allah. Ni nanti daging sampai, tuan-tuan pastikan bagi betul-betul. Fakir miskin datang, jangan dijadikannya macam hamba. Bagi kupon. Okey, fakir miskin kupon ambil kupon warna merah. Orang kaya hilang orang kaya. Siap ada ngeteh lagi, sarapan lagi orang kaya. Fakir miskin kena nunggu beratur. Nak bagi fakir miskin suruh beratur. Pegang kupon beratur. Nak ambil daging fakir miskin. Kita kerjakannya macam banduan kita buat orang fakir miskin. Kita telah menghina fakir miskin tuan-tuan. Sedangkan fakir miskin itu adalah sahabat Rasulullah SAW. Rasulullah sentiasa bersama dengan fakir miskin. Dia tak sama dengan orang kaya. Dia tidak sama dengan ulama, pemimpin Rasulullah tuan-tuan. Rasulullah sentiasa bersama dengan fakir miskin. Dia tak gemar nak duduk dengan pemimpin. Dia tak gemar duduk dengan orang kaya. Bukan tak nak duduk, bukan tak duduk, duduk tapi tak terus asyik bergaul dengan orang tua je. Dia banyak bergaul dengan fakir miskin. Tiba-tiba kita hina fakir miskin nak bagi daging korban sekilo je baru. Tuan-tuan, pegang kupon beratur kena tegak. Macam budak sekolah dia buat tegak, beratur betul-betul dengan panas dan sebagainya. Kita AJK siap ada kopi, ada sarapan, ada rendang, ada karipap, bukan main sedap AJK. Duit siapa ambil tu? Kalau duit sendiri tak apa. Ambil duit masjid, duit surau kadang-kadang. Ambil daripada bagi-bagi duit orang korban tu. Tapi dia bermewah-mewah tu. Tak maaf je lah tuan-tuan. Jadi kita dah tak adil pada tu. Kalau kita nak meraihkan fakir miskin masa ni Idul Adha ni, sediakan satu tempat khas untuk dia, hemah khas ke tempat khas untuk dia. Kita sediakan sarapan untuk dia. Untuk asnaf, sila duduk kalau mereka datang. Sila duduk tempat yang sediakan. Jangan tulis kawasan fakir miskin. Tak payah tulis. Ini siap tulis kawasan fakir miskin. Siapa masuk fakir miskin? Jangan menghina dia. Jangan dilibat. Untuk dia asnaf tu cantik sikit lah. Sebab asnaf digunakan umum. Asnaf ni umum, tak sebenarnya fakir miskin. Letak. Okey. Ataupun penerima asnaf. Duduk, kita letakkan air panas, letak air sejuk, karipap apa ke. Okey, makan, jangan makan. Itu pun bukan duit kita. Duit surau dengan duit bagi-bagi yang orang bagi tu. Tak apa. Kita ADK pun ada minum. Ya, kita pun bekerja minum. Okeylah, orang nampak adil. Tuan-tuan, ini tak ada. Kenapa panas beratur saya tengok ada tempat beli itu buat apa benda ni. ADK pun senang lenang. Orang tu bagi sekilo, 2 kilo je. Tapi sini hantar rumah kan? Kalau tak datang, hantar rumah.
Jangan tak datang dalam miskin, tak datanglah orang nak bagi, lantang kau. Tak ada je kita nak mengantarnya. Jangan. Sebab dia pakai miskin lah, dia tak boleh datang. Sebab kalau dia datang, dia kena naik Grab lah, dia kena naik taksi lah, dia kena bawa kereta lah, mana dia ada. Sebab dia bayangkan kita bagi 3-4 kilo, rupanya sekilo je. Jadi dia susah bawa dia. Jadi dia tak datang. Untung-untung ada orang hantar. Rupanya langsung tak hantar terus bila tak datang. Dah miskin, sombong, suruh datang, tak nak datang. Orang miskin itu yang kita kena pergi rumahnya, tengok di rumah dia macam mana, baru kita rasa insaf. Tengok rumah orang pakai miskin. Walaupun miskin sekarang ini, miskin kita pakai miskin modern, kan? Tapi memang dia susah. Memang dia susah. Nampak macam mana? Miskin modern, bukan miskin macam mana dulu kita bayangkan rumah nak ribih ke apa. Taklah, kalau di taman mana ada rumah nak ribih. Tapi dengan kesusahan kita tengok anak sakit, anaknya ramai, suaminya sakit, baru kita nampak kesafan. Ada yang dah ada dalam ni masa dia sihat. Masa dia sihat, ini yang dia beli memang ada. Bila dia tak sihat macam mana? Nak makan, nak apa? Kita bayangkan, rumah cantik. Rumah cantik masa dia sihat dulu, laki dia sihat, dia bini sihat. Sekarang dah tak sihat, anak ramai. Tuan-tuan, Allah, itu hantar. Tak datang tak apa, datang kita raikan. Kalau tak datang kita hantar. Jangan bimbang. Nama dah ada, alamat dah ada. Dulu miskin sekarang kaya mana Ustaz? Dulu miskin dan kaya itu alhamdulillah. Jadi dia dah boleh bagi pada sumbangan untuk orang miskin yang lain pula. Bukan terus dia dapat aja terus. Bukan saya memang dapat, saya tak tahu saya dapat. Yalah, dulu masa tu awak miskin. Sekarang awak dah kaya, kenapa awak mesti dapat? Dia tak faham sebab apa dia dapat. Dia anggap bahawa tiap tahun dia mesti dapat. Padahal dia dah dapat EPF dah, KWSP dah keluar dah, 100,000. Dulu masa belum keluar DSP memang dia susah. Sekali dah keluar KWSP, dia sedang 1,000, dah sedang lah. Dia pula tu memberi betul tak? Dia nak dapat juga. Kadang dulu masa tu laki dia belum meninggal. Bila laki dia dah meninggal, dia jadi kaya. Sebab apa? Laki dia insurans banyak. Kalau kita kasih tu tak? Tak ada masalah kan? Tak kasih? Tak ada kewajipan untuk kasih. Yang wajib pada fakir miskin saja wajib. Orang kaya tak wajib. Dan orang kaya jangan minta. Jangan minta. Mana daging? Daging mana? Awak siapa? Fakir miskin ke? Tanya pada dia. Kalau dia tanya daging, awak pakai miskin ke? Kita tengok senarai dulu ada. Tak ada nama awak lah. Saya tak pakai miskin. Kalau tak pakai dia miskin, minta maaf lah, daging dah habis. Macam saya minta boleh Ustaz? Macam saya minta boleh? Minta? Kenapa? Minta daging. Macam saya lah. Warga Mas. Warga Mas. Tak kaya Ustaz. Yang kaya ni bukan mesti banglo. Orang yang dipanggil miskin ni, nanti kita cerita fakir dan miskin. Apa tu fakir dan miskin? Maksudnya, bila dia tak dapat apa yang untuk kemampuan dia, keperluan dia, itu miskin lah tu. Jadi selepas miskin, semua orang kaya. Sebab keperluan kita cukup, itu maksudnya orang kaya. Bukan dia banglo, dia bagi orang kaya. Itu istilah kita, istilah fiqh tak begitu. Situ saya kata orang kaya jangan minta. Ini tak ada. Dia marahnya AJK, habis terjaga, masuk FP. Tahun ini AJK tak guna. Tahun lepas saya dapat daging, tahun ni tak dapat, tak guna. Tahun ni punya pengusi. Dia viralkannya. Siapa awak? Fakir miskin? Tak. Cuma tahun lepas saya dapat. Fakir dan miskin saja yang boleh tuntut. Orang kaya diberi ambil, tak beri tak apa. Diberi diambil. Orang dah kasi kita ambil. Sebab apa? Tak wajib untuk kita. Orang tak bagi, tak ada masalah. Saya boleh beli daging dekat mana. Lagipun sepatutnya saya buat korban, cuma saya tak nak buat korban. Itu masalahnya. Kalau kamu nak daging betul, buat korban. Korban boleh dapatkan daging. Itu boleh tuntut, memang. Siapa yang buat korban memang boleh tuntut. Saya nak daging 1/3, saya nak daging sikit saja, saya nak daging apa nak? Hanya
Yang tak bawa korban, balik. Walaupun ADK, cencang, balik. Kita balik, orang tak panggil balik lah. Dia dah tak panggil kita balik, nak bawa mana dah? Kita pun tak tahu je lah. Bukan saya mau kerja nak lagi. Tapi kalau dia tahu, okey semua dia tahu kuasa ambil 1/2 kilo seorang. 1/2 kilo seorang pun dah banyak. Kenapa tu dah banyak? Sebab tuan-tuan dapat tulang. Tuan-tuan tu dapat tulang. Tulang tu dah tuan-tuan dah ada dah banyak dah. Ini AJK penuh daging dalam peti ais. Astagfirullahaladzim. Seminggu boleh bawa bekal pergi kerja. Tak lepas ini ada lagi. Kenapa begitu? Tak jangan gitu tu, jangan gitu. Jangan gitu. Pergi kan tahun ini kita buat yang terbaik. Saya pergi ni saya nak tolong saya. Saya tak mampu nak buat korban, saya tak mampu tahun ni memang. Saya dapat tolong pun tak jadilah. Allah tu Maha Adil. Bagaimana dia memberi ganjaran kepada orang yang berkorban, tak mustahil dia akan memberi ganjaran sebagaimana orang yang tolong membuat korban. Tapi niat ikhlas, bukan nak curi daging, bukan nak ambil daging atau nak dapat daging. Nanti kita akan cerita atau mendapat sesuatu lagi. Habis kerja, balik. Orang tak bagi pun tak pun, tak kisahlah saya lah daging yang bukan kita makan sangat pun. Ini sebelum boleh nak nuntut musim mana daging, kerja pernah berpuluh-puluh ni daging langsung tak dapat bebel pun. Apa bagian itu kan? Jangan itu. Ini Rasulullah sebut, Nabi SAW berikan kepada ahli keluarga yang 1/3, beri kepada jiran yang berikan 1/3 dan sedekah kepada yang lain yang minta 1/3. Ibn Umar berkata korban dan hadiah terbagi 3 untukmu, keluargamu dan orang miskin. Daging yang disegarkan hendaklah mentah dan basah, sunat, supaya mudah diperbuat apa jua yang oleh orang yang menerima. Haram makan semua daging korban yang sunat tanpa disegarkan kepada fakir miskin, walaupun sedikit pun. Haram hukumnya. Seko tu walaupun sedikit kita tak bagi pada fakir miskin. Walaupun sedikit kita tak bagi fakir miskin, haram hukumnya makan daging tu. Kalau yang maksudnya yang kegagalan ini daripada AJK, pengurusan korban, kegagalan ini untuk memberikan kepada fakir miskin, dia yang tanggung. Urusan korban yang tanggung. Sebab apa? Dia dah terima amanah pada pembuat korban, yang peserta korban. Jadi kalau kegagalan itu datang dari pengurusan korban, dia yang tanggung dosanya tuan-tuan. Jangan main-main. Saya tu berat dari AJK korban ni, tanggung hukum semua tuan-tuan. Saya tu walaupun sikit dah lepas dah. Tapi setiap seekor, bukan kumpul. Ada tempat dia kumpul 5 ekor, semua dia kumpul satu bakul, lepas tu dia bawa bagi 3. Mungkin ada yang tak termasuk, daging yang tu tak termasuk dalam bagi miskin. Ada bagian lembu tu yang tak termasuk ke dalam bakul bagi miskin. Sebab apa? Kita masuk kulhum semua. Dia setiap seekor, bukan kumpul bawa bagi. Setiap seekor tu bagi 3. Seekor ni bagi 3, seekor tu 1 gitu. Bukan kumpul habis. Allah, dia kumpul semua ni, dia tu bawa bagi. Salah pembagian. Lembu A ada 70 kilo, bagi 3. Ada 10 kilo senang kira. Ada 90 kilo, bagi 3, 30. 1/3 mempunyai korban, 1/3 fakir miskin, 1/3 orang kaya. B yang nombor 2 pun begitu juga. Kurang sikit dagingnya, 30 kilo aja. 10 kilo. Macam itu. Bukan dia kumpul habis baru nak bagi 3. Ada yang buat macam itu. Kalau 7 bagian, kena bagi 7 dulu kan, baru bagi 1/3. Dia boleh ambil 1/3 je. Yang 7 bagian tu dalam 1/3. Yalah, 7 bagian. Pasal orang lain-lain. Ya. Satu keluarga. Dia ni, mana satu ekor tu kena bagi 7 dulu. Bukan dia bagi 7, bukan 1/3. Bagi 3 baru 7 orang itu di dalam 1/3 mempunyai korban. Jadi kalau contoh 90 ekor, 1/3 30 ekor kan, 30 kilo. Yang bagi 7 yang 30 kilo saja.
Bukan yang 50 kilo. Yang 30 kilo tu itu yang bagi 7. 30 kilo ni untuk fakir miskin. 30 kilo lagi ni untuk orang kaya. Jadi yang bagi 7 tu yang 30 kilo je, bukan 90 kilo bagi 7, tak. Bukan begitu. Kiranya gitu. Sebab dia 7 orang. Kalau dia seorang aja dia dapat 1 terus lah. Okey. Jadi sekurang-kurangnya sedikit, sebaik-baiknya, seafdal-afdalnya dia yang paling banyak fakir miskin ni. Memang sekurang-kurangnya sikit pun cukup dah nak melepaskan apa tu kewajipan. Tapi tidak adalah sedangkan kita ni nak meraihkan dia, tapi dia yang dapat sikit, kita jangan lebih-lebih, tuan-tuan. Jadi sebab itu afdalnya bagi dia lebih. Kaedah pakai daging korban, haram memindahkan daging korban ke negeri lain. Maksudnya belum dalam negeri kita tak ambil lagi, tak bagi lagi pada fakir miskin, kita dah bawa pindah dah. Tak boleh. Tempat kita dah ada fakir miskin, dah bagi. Dah bagi, okey. Kalau tak ada, baru pindah kampung sebelah. Kampung sebelah tak ada lagi fakir miskin, baru pindah kampung lagi. Sampai satu negeri tak ada fakir miskin, baru pindah Melaka. Korea sini dulu cari fakir miskin Korea ni. Dah ada, dah selesai dah masalah. Habis. Kewajipan dah selesai dah. Jadi biar ada lebih. Sebab apa? Dia fakir miskin dapat daging mutlak, hak milik mutlak. Kita ni tak mutlak. Kita orang kaya dapat daging korban, tak milik sempurna. Sebab apa? Kita tak boleh jual. Orang fakir miskin dia boleh jual, dia milik mutlak. Dia boleh jual, walaupun dia buang banyak, dia boleh jual. Sekilo RM20 boleh kita beli pula, betul. Tuan-tuan, memanglah dia tak ada PTS kadang-kadang. Kenapa boleh banyak? Dia busuk aja itu. Jadi lepas tu dia jual. Jadi duit dia untuk dia boleh beli apa-apa. Untuk anak dia dan sebagainya, susu anak dan apa sebagainya. Tuan-tuan, berbeza dengan kita tak boleh. Tidak harus diberi daging korban kepada orang kafir. Orang kafir tak boleh. Orang mau masak jangan. Tuan-tuan, ini dah ambil terlebih sampai